PRN Pulau Pinang, DAP akan bekerjasama dengan Barisan Nasional. Hadi dakwa bukan PAS tapi DAP yang akan telan UMNO. Kerajaan Anwar takkan mampu bertahan. Menteri Pelancongan gesar, jangan takutkan pelancong dari China. Syahidan Kasim cuba pancing bajet. DAP dan Barisan Nasional akan bekerjasama buat julung kalinya dalam pilihan raya negeri Pulau Pinang tahun ini sejajar hubungan politik perpaduan, kata Lim Guan Eng. Pengerusi DAP berkata, kerjasama antara kedua-dua parti akan diperincikan selepas mesyuarat sebelum Tahun Baru Cina dengan pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim. Mesyuarat ini akan dijalankan dalam minggu ketiga sebelum Tahun Baru Cina. Kita mahu lihat bagaimana bentuk jalinan kerjasama akan dibentuk dengan Barisan Nasional. Segala perincian mengenai kerjasama akan dimaklumkan selepas Tahun Baru Cina nanti, katanya menurut utusan Malaysia. Lim berkata jalinan kerjasama antara DAP dan Barisan Nasional sudah dibentuk di peringkat kerajaan pusat menerusi pembentukan kerajaan perpaduan. Malah ia juga dilaksanakan di peringkat kerajaan Perak dan Pahang. Kita ada kerajaan perpaduan di peringkat pusat, jadi ia dengan sendirinya akan menyebabkan kerajaan negeri juga bekerjasama seperti berlaku di Perak dan Pahang. Yang penting secara prinsipnya, kalau ada kerajaan perpaduan dengan sendirinya secara semula jadi, tentu ada hubungan politik secara perpaduan, katanya. Selain itu, katanya, soal pembahagian kerusi antara DAP dan Barisan Nasional pada PRN juga akan diperincikan kelak. PAS tidak akan menjadi pembunuh kepada parti UMNO seperti yang diuar-uarkan segelintir pihak. Sebaliknya, menurut Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, sejarah membuktikan parti itu pernah menyelamatkan UMNO dan menjadi rumah tumpangan terhadap pemimpin yang disingkirkan parti itu. PAS dan parti-parti komponen dalam Perikatan Nasional tidak akan membunuh UMNO seperti mana yang diiklankan oleh segelintir pemimpin yang hanya melompat ke pokok yang dilihat akan buahnya sahaja, laksana kera yang kelaparan. Sejarah secara berulang kali telah membuktikan PAS bersama UMNO ketika bermulanya perjuangan kemerdekaan lagi, khususnya bagi menyelamatkan keadaan ketika berlakunya darurat komunis. Apabila PAS menyokong Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA dan sewaktu berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, kata Abdul Hadi. Sebaliknya, ahli parlimen Marang itu mendakwa DAP yang menjadi rakan sekutu UMNO dalam kerajaan sekarang yang akan menelan parti itu. Abdul Hadi mendakwa situasi yang dihadapi oleh UMNO ketika ini sama seperti mana yang pernah berlaku di Singapura. Sebaliknya, dalil tidak mustahil DAP menelan UMNO seperti mana sejarah berlaku di Singapura apabila UMNO ketika itu ditelan oleh PAP yang kemudiannya telah melahirkan DAP. Sejarah juga membuktikan PAS banyak membantu UMNO dan dakwaan akan membunuh UMNO jika kerjasama antara dua parti itu dilakukan adalah tidak benar serta mengarut. Sesiapa yang kata bahawa PAS nak bunuh UMNO, tanya dulu siapakah yang bunuh UMNO di Singapura dahulu. Jawapannya ialah PAP, People Action Party, bukan PAS, katanya dalam kenyataan. Beliau mengingatkan UMNO mengenai percaturan yang dibuat dengan memilih untuk bekerjasama dengan DAP yang menurut Abdul Hadi akan merugikan orang Melayu dan Islam. Katanya PAS pernah bekerjasama dengan DAP, akhirnya terpaksa menolak parti itu kerana menentang perjuangan Islam yang dibawa olehnya. Penentangan yang dilakukan oleh DAP, katanya, termasuk menghalang dan mengkritik usaha PAS untuk mengharamkan arak kepada orang Islam, sekalipun ia diizinkan kepada orang bukan Islam. Selain itu, DAP dakwa beliau menentang keras pelaksanaan syariat di negeri-negeri yang dikuasai oleh PAS walaupun ia hanya dilaksanakan ke atas penganut Islam sahaja. Ada orang kata mengapa dahulu PAS berkawan dengan DAP? Maka jawabnya, dahulu kita berkawan dengan DAP berkonsepkan tahalus siasi yang membolehkan kita menentang kezaliman dan penyelewengan atas titik persamaan. Akan tetapi DAP tidak menghormati konsep adanya perbezaan apabila mereka menentang Islam, malah menentang dasar-dasar dan perjuangan PAS. Bahkan secara terbuka mereka membela orang Islam yang murtad, dakwa Abdul Hadi. Abdul Hadi berkata, PAS bukan hendak berlagak mengajar itik yang pandai berenang, tetapi bertanggungjawab bagi menyelamatkan itik yang dihalau oleh tuannya yang hanya ingin menyembelih tanpa membiarkannya membiak. Veteran DAP Lim Kit Siang memperjelaskan kenyataannya berkaitan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dapat bertahan 5 tahun. Menurut Kit Siang, beliau sedar bahawa parti lawan gembira dengan kenyataan yang dibuatnya semalam. Bekas ahli parlimen Iskandar Puteri itu bagaimanapun menafikan kenyataan tersebut, bermaksud pentadbiran Anwar tidak dapat bertahan selama satu penggal. Saya sedar yang pihak lawan sedang bersorak dengan kenyataan ini sebagai bukti yang kononnya Lim Kit Siang tidak percaya yang Anwar Ibrahim tidak akan dapat bertahan sebagai Perdana Menteri
selama 5 tahun dan menguatkan usaha mereka untuk terus menumbangkan Anwar Ibrahim dengan gaya yang sama seperti konspirasi politik langkah Sheraton secepat mungkin. Tetapi kenyataan saya tidak ada apa-apa kaitan dengan Anwar tidak menjadi Perdana Menteri Malaysia selama 5 tahun. Malah saya mahu Anwar untuk kekal sebagai Perdana Menteri selama 5 tahun untuk menyediakan negara dalam berhadapan dengan pilihan raya umum ke-16 pada tahun 2027 dengan menghentikan kemerosotan negara dalam 6 dekad yang lepas dan memulakan proses untuk menjadikan Malaysia sebuah negara hebat, katanya dalam kenyataan. Kit Siang berkata Anwar telah mengukuhkan peluangnya untuk bertahan selama 5 tahun selepas lebih sebulan menjadi Perdana Menteri. Bagaimanapun menurut beliau, Anwar dan anggota Kabinet perlu sentiasa sedar mengenai pengajaran yang paling penting dari Kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan sebelum ini. Katanya akan sentiasa ada kuasa politik yang akan cuba untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Anwar sebelum lengkap penggal 5 tahun. Sama ada kerajaan perpaduan Anwar ini akan bertahan selama 5 tahun, hanya masa yang akan menentukannya. Inilah salah satu isu yang akan ditempurkan di medan peperangan politik. Bagi saya semakin yakin yang kerajaan perpaduan Anwar akan bertahan selama 5 tahun selepas undi percaya di Parlimen pada minggu lepas dan dengan pelbagai inisiatif baik dalam bulan pertama kerajaan ini. Tetapi para menteri dan pemimpin dalam kerajaan perpaduan Anwar perlulah sentiasa mengingati apa yang berlaku kepada Kerajaan Pakatan Harapan selepas 22 bulan dan melaksanakan reformasi institusi dalam bulan-bulan terawal kerajaan ini, katanya. Media sebelum ini melaporkan Kit Siang berkata Anwar perlu melakukan sebanyak mungkin reformasi institusi seawal mungkin. Ini kerana Anwar mungkin tidak mempunyai masa 5 tahun. Anwar patut abaikan Mahathir dan sebaliknya hayati pengajaran paling penting dari Kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan sebelum ini untuk melaksanakan sebanyak mungkin reformasi institusi kerana kerajaan yang ada ini tidak semestinya akan bertahan selama 5 tahun, katanya dalam kenyataan yang dikongsi di media sosial. Menteri Pelancongan Tiong King Sing meminta orang ramai berhati-hati terhadap komen mereka berhubung ketibaan pelancong dari China susulan pembukaan semula sempadan negara itu. Ini berikutan kebimbangan kedatangan pelancong dari China akan menyebabkan peningkatan semula kes COVID-19 seperti yang dihadapi negara itu ketika ini. Dalam catatan di Facebook yang ditulis dalam bahasa Cina, Tiong berkata pelancong dari China tidak sewajarnya merasa tersisih untuk datang ke negara ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menggesa semua orang supaya berhati-hati dalam kata-kata dan tindakan anda. Jangan membuat komen yang tidak mesra sebelum anda mengetahui gambaran penuh. Jangan merosakkan persahabatan antara Malaysia dan China atau wujudkan tanggapan bahawa kita tidak mengalu-alukan kedatangan pelancong dari China, katanya. Dia menambah sebarang persoalan atau keraguan perlu dibangkitkan melalui saluran yang betul bagi mencapai situasi menang-menang. Awal bulan lalu China menamatkan dasar sifar COVID bagi membendung wabak berkenaan dengan pembukaan semula sempadan negara ini. Bagaimanapun penamatan dasar sifar COVID turut menyaksikan peningkatan kes dan kematian di China akibat wabak yang disebabkan oleh subvarian Omicron BA5 yang lebih berbahaya. Timbul kebimbangan Beijing tidak memaklumkan mengenai penularan sebenar COVID-19 di negara itu ketika ini, di mana bilangan kes baru dipercayai oleh beberapa pakar berjumlah jutaan setiap hari. Kementerian Kesihatan memaklumkan akan melakukan ujian ke atas semua pelancong dari China, termasuk sampel air kumbahan daripada pesawat yang dinaiki mereka. Setengah pihak seperti PAS menggesa kerajaan menangguhkan kemasukan pelancong dari China buat sementara waktu seperti yang dilakukan beberapa negara lain. Sementara itu, Kementerian Kesihatan turut menggalakkan orang ramai mendapatkan dos penggalak berikutan jangkaan kemasukan pelancong China ke negara ini. Namun tidak dapat dipastikan bila vaksin bivalent baru yang jauh lebih berkesan daripada vaksin sebelum ini bagi menghadapi ancaman Omicron termasuk BA5 akan diberikan. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, vaksin bivalent yang sepatutnya diterima Malaysia pada November mungkin hanya dapat diberikan pada penghujung Januari, sepadan China dibuka semula pada 8 Januari. Anggota Parlimen Hulu Langat Muhammad Sani Hamzan membidas kenyataan Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim sebagai melulu dan berniat jahat berhubung isu peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang. Syahidan menuduh kerajaan tidak adil apabila tidak memberikan peruntukan kepada Ahli Parlimen pembangkang dan memberikannya hanya kepada Ahli Parlimen kerajaan sahaja. Saya ingin tanya Syahidan, bila pula kerajaan membuat keputusan mengenai perkara ini? Belanjawan pun hanya sebahagian dari peruntukan sahaja dibentangkan untuk membolehkan gaji kaki tangan kerajaan dibayar. Kerajaan perpaduan yang ada ini hanya baru sebulan lebih dibentuk dan belum membuat apa-apa keputusan mengenainya, kata Muhammad Sani dalam kenyataan media. Terdahulu media melaporkan Syahidan yang juga bekas pemimpin UMNO mendakwa
kerajaan persekutuan tidak adil kerana tidak memberi peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Mengulas lanjut, Muhammad Sani berkata, dia beranggapan kenyataan syahidan hanya bertujuan ingin memancing maklum balas bagi menekan kerajaan agar pembangkang diberikan peruntukan samerata dengan wakil rakyat kerajaan melalui Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan nanti. Bagi saya juga, tuduhan syahidan ini bersifat melulu dan berniat jahat. Oleh itu saya ucapkan selamat memancing dan selamat mencuba kepada YB Arau, ujarnya.